Pelaksanaan undi 18 pada PRN di Johor yang pertama kali ini juga memberikan dimensi baru sistem demokrasi di negara ini. Mereka dikatakan menjadi penentu siapa yang bakal dipilih sebagai wakil rakyat. Dan bagi perbincangannya, kita bersama Hamdi Fahmi Muhammad Zaki di dataran Bandaraya JB. Silakan Fahmi. Terima kasih Khairul daripada Studio 3 Johor Bahru, dan ketika ini saya berada di dataran Bandaraya Johor Bahru. Suasana Johor Bahru ketika ini hujan renyai-renyai dan kita mengharapkan apa jua keadaan berlaku tidak mematahkan semangat bangsa Johor untuk menunaikan tanggungjawab pada esok hari. Seperti yang kita semua maklum bahawa pilihan raya negeri Johor ini mencipta sejarah tersendiri apabila golongan yang berumur 18 tahun ke atas diberikan tanggungjawab untuk memilih parti yang bakal menguasai Dewan Undangan Negeri Johor. Dan mengikut data SPR, lebih 700,000 pengundi baru yang membawa kepada pertambahan 40% pengundi di negeri ini bakal menunaikan tanggungjawab. Dan seperti biasa, naratif yang akan dibawa oleh parti-parti yang bertanding tentunya ingin menjuarai apa yang dimahukan golongan ini dari segi isu perumahan, pendidikan, peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan ketika ini, pada malam ini, saya bersama dengan seorang daripada ahli Dewan Muda Johor, iaitu Yana, yang ingin bercerita lebih lanjut mengenai sentimen yang akan dibawa ataupun yang ingin golongan muda mahukan pada pilihan raya kali ini. Yana, mungkin Yana boleh ceritakan sedikit bagaimana sebagai golongan muda dan pengundi untuk PRN kali ini, mesej ataupun apa yang diinginkan golongan muda untuk PRN kali ini. Baiklah, terima kasih saudara. Saya sendiri pun pengundi pertama kalilah, first time voter, dan nervous tunggu hari esok. Jadi bila kita bercerita soal 12 hari bulan lah esok, itu merupakan sejarah yang berlaku pada negeri Johor, di mana undian golongan berusia 18 tahun pertama kali mengundi ni, kita akan nilai keberkesanannya. Adakah mempunyai kebaikan ataupun ada kesan-kesan sampingan daripada undian mereka ini. Apabila kita bercerita mengenai sentimen orang muda apabila mereka memilih parti yang mahu mereka undi nanti, yang pertama, kita golongan muda mahukan parti yang mengangkat dan mengetengahkan suara orang muda. Kalau kita lihat contoh ketika PRN Johor berlaku, ada banyak inisiatif-inisiatif yang dijalankan dan mereka pun memaparkan wakil yang berusia ada yang 25 tahun, 26 tahun, golongan-golongan muda lah. Nampaknya itu adalah landscape baru, nafas baru ketika kempen. Dan ini antara inisiatif yang kita gelar, kita ketengahkan orang muda dalam struktur landscape. Makna kata kita mengiktiraf orang muda dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, orang muda mahukan manifesto yang dijanjikan dan ditunaikan. Selepas beberapa kejadian, isu-isu seperti pertukaran kerajaan, kita ada langkah Sheraton, pandemik COVID-19, banjir dan sebagainya. Kita orang muda mahukan kestabilan, orang muda mahukan manifesto yang dilaksanakan dan ditunaikan. Manifesto kali ini kalau kita lihat banyak memberi manfaat kepada golongan, terutama golongan muda. Itu yang kita kata landscape baru dan politik baru ketika PRN Johor ini dapat dinilai dan dilihat oleh orang muda. Okay, Yana bercakap tentang langkah Sheraton yang membawa kepada ketidakstabilan politik sebelum ini, dan mesej kestabilan dibawa dalam PRN Johor kali ini. Bagaimana Yana melihat kepentingan kestabilan politik di negeri Johor ini untuk 5 tahun mendatang? Baiklah, kestabilan itu penting lah. Ada beberapa faktor yang akan saya ceritakan. Ada 4 faktor lah mengenai kestabilan mempengaruhi landscape pembangunan dan kemajuan negeri Johor. Yang pertama, kalau kita lihat kestabilan itu diukur daripada struktur pentadbiran kerajaan. Apa yang ditawarkan untuk menaikkan negeri Johor, apa yang ditawarkan untuk pembangunan negeri Johor. Adakah perkara itu dapat dimanfaatkan ataupun tidak? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dari segi kesejahteraan rakyat. Apakah manfaat-manfaat yang ditunaikan, yang diberikan oleh kerajaan mengenai untuk rakyat. Dan yang ketiga adalah sejauh mana parti atau kerajaan yang bakal mengambil alih itu berkongsi idea bersama pemegang-pemegang taruh yang lain, contohnya golongan muda. Dari segi pembuatan keputusan, itu adalah pentinglah dari segi struktur pentadbiran. Dan yang terakhir adalah kita kata struktur akar umbi yang kuat dan kukuh. Itu sangat penting demi kestabilan negeri Johor. Negeri Johor perlukan kestabilan. Terima kasih Yana sudi bersama Bulletin Utama malam ini. Apapun naratif yang dibawa, keputusannya adalah di tangan rakyat Johor sendiri. Saya rasa sekian sahaja laporan saya dari dataran Bandaraya Johor Bahru. Kita bersama dengan Khairul di Studio 3 Johor Bahru. Baik, terima kasih Fahmi.